Okay, so kita sambung chapter 10. So kita dah tengok extremum problems. Okay, so extremum problem kita dah tahu apa itu critical point, apa itu stationary points, and also kita dah tengok macam mana nak cari first derivative, macam mana nak guna first derivative test, which is when dy over dx equals to 0, and sometimes untuk soalan dy over dx undefined. Okay, biasanya untuk soalan yang fraction lah. Okay, and then kita dah tengok second derivative test, which is second derivative test lepas kita substitutekan nilai x, second derivative kamu greater than 0, dia ialah minimum point. X tersebut ialah minimum point. Lepas kamu substitutekan x, dekat second derivative nilai dia kurang daripada kosong, x tersebut ialah maximum point. Okay, and then kita dah belajar macam mana nak cari point of inflection, which is juga menggunakan second derivative, tapi kita tengok sign changes dia. Okay, so konsep inflection point dengan first derivative test konsep dia sama, cumanya first derivative kita guna first derivative lah. Okay, inflection point kita akan gunakan second derivative. Okay, kita buat table, kita masukkan second derivative punya sign. Okay, so kalau ada perubahan sign positif negatif ataupun negatif positif negatif, point tersebut ialah point inflection lah. Okay, so kita sambung sikit lagi example 9 sebelum kita sketch graph kita. Soalan yang sama. Okay, soalan ni cakap determine the nature of the critical point, whether there are maximum, minimum or point of inflection. So kita sekarang ada dua benda kita nak kena buat. Okay, so sama ada kita nak gunakan first derivative test atau second derivative test atau inflection point. Okay, so first sekali kita cari dulu critical point kita. Okay, kita cari critical point kita dulu. So we have fx equals to x minus 1 power 1 over 3. Okay, tukarkan jadi bentuk power. So apa-apa pun inflection point ke first derivative test ke second derivative test ke, perlu cari kita punya first derivative dulu. So kita cari first derivative. So f prime x equals to 1 over 3 ke depan, salin balik. Power tolak 1, negative 2 over 3, differentiate dalam 1. Ada 4 power ke depan, salin balik, power tolak 1, differentiate dalam. Okay, so we simplify. Okay, so dekat sini kena hati-hati. Okay, power dia power negatif, so kamu kena simplify kan, letak dia punya dekat bawah. Okay, letak dia punya indices dia tu kat bawah. Sebab kita kena consider case yang undefined. Okay, so kalau kita biar macam ni kita tak nampak. Okay, tak nampak sangat konsep undefined tu macam mana. So here will be 1 over 3 x minus 1 2 over 3. So this is our f prime x kita. Okay, nampak. Okay, this is our f prime x. Okay, so sekarang dengan f prime x ni kita boleh cari kita punya critical points. Okay, so critical point is when f prime x equals to 0 and also when f prime x equals to undefined. Okay, so critical point. Dua benda yang kita kena consider, which is when f prime x equals to 0 and f prime x undefined. Okay, so let's see. F prime x equals to 0, the whole thing is equals to 0. 1 over 3x minus 1 power 2 over 3 equals to 0. Okay, so the whole thing dekat sini, denominator dekat sini kita bawa pergi sebelah, darab dengan 0 akan jadi 0 lah. So 1 equals to 0 dekat sini, so no solution lah kat sini. Okay, no solution. So kalau tak nak buat pun tak apa sebenarnya. Okay, so kita tahu no solution for f prime x equals to 0, dia bukan undefined pun. Okay, habis, tak dapat nilai x kita. Okay, kita boleh abaikan. So next case ialah sebab tu kita kena consider f prime x equals to undefined. So this one is undefined when the denominator is equals to 0. Okay, case undefined ni sebenarnya when denominator equals to 0. Okay, sebab kalau ini equals to 0 dia undefined lah kan. So kita ambil denominator dia. So we have 3x minus 1 power 2 over 3 equals to 0.
0 divided by 3, 0. 2/3 bawa power ke sebelah pun 0 juga. So we have x minus 1 equals to 0. We end up with x equals to 1. Okay. So kita dapat x equals to 1. So itu critical number kita. Okay. So now kita cari nilai y kita pula. So masuk dekat original function kita. So ini nilai y kita. So f1 equals to cube root x minus 1. So 0 lah dekat situ. Okay. So kita boleh buat conclusion. 1, 0 is a critical point. Okay. So kita dah tahu critical point, tapi sekarang kita nak determine nature of the critical point. So sama ada kita buat first derivative test, second derivative test ataupun test untuk inflection point kamu. Okay, so first derivative test ataupun second derivative test tu salah satulah, jangan buat dua-dua. Okay, contoh dekat sini saya nak guna first derivative test. Saya nak tunjuk kamu apa beza first derivative test dengan point of inflection punya test. Okay, so sekarang kita nak test nature of the point. Sama ada dia maximum atau minimum. So kita nak use first derivative test. Okay, so first derivative test kena ingat kena guna table. Okay, so ambil table kita. Aku lukis table kita. Okay, point yang kita ada ialah 10 sahaja. So kita boleh padam apa yang tak berkaitan. 10, so 3 kotak. Ya. Ya Ruby. Okay, point kita ialah 10. So saya nak letak dekat sini 10. Okay, so here is interval, test value, sign, first derivative, so f prime x kamu. Okay, ini kita punya graph kita lah, f prime x kita punya graph. Okay, so interval negative infinity. Sorry sini kita letak 1. Jangan letak 10, nanti confused. Letak nilai x kat sini. X kita equals to 1. Okay, so sini ialah negative infinity 1, 1 infinity. So sini kita boleh letak 0, sini kita boleh letak nilai 2. Okay, so bayangkan ini ialah number line kamu, ini ialah nilai x kita lah. Okay, so substitute value, substitute dekat kita punya first derivative, jangan tersalah substitute kat sini. First derivative. Make sure substitute dekat tempat yang betul. Sin f prime x, so obviously kena substitute dekat f prime x lah. Okay, so lepas substitute supposedly kamu akan dapat nilai positif. Okay, so gradient dia akan jadi macam ni. Sini positif, naik. Ini pun akan naik. Okay, so dua-dua sign tak berubah. Okay, apa akan jadi kat the first derivative test kamu ataupun maximum minimum extremum point kamu kalau dia punya function, dia punya sign dia tak berubah? Ialah there is no extremum point. At 1, 0. Okay, so there is no extremum point at 1, 0. Kenapa? Sebab sign dia tak berubah. Okay, so itu cara macam mana nak cari, nak tentukan dia maximum or minimum point. Tapi dekat sini dia bukan maximum, dia bukan minimum. So kita nak tentukan sama ada dia ialah point of inflection. Okay, konsep yang lebih kurang sama tapi kita akan gunakan second derivative kita lah. Second derivative test kita. So obviously perlukan second derivative. So kita cari second derivative dulu. So daripada first derivative, jangan guna yang ni, guna yang ini. Okay, kita boleh simplifykan. Sekejap saya tulis dulu. F prime x kita ialah 1/3
x minus 1 negative 2 over 3. So kita nak cari point of inflection, so kita guna second derivative. So second derivative, power pindah ke depan, negative 2 over 3 times 1 over 3, kita ada negative 2 over 9. Salin balik, tolak 1, differentiate dalam. So kita ada negative 2 over 9 x minus 1 5 over 3. Okay, so this is our second derivative. Okay, so sekarang di sebelah kiri nak cari, nak tentukan dia maksimum ataupun minimum. To determine maximum or minimum. Di sebelah kanan kita nak tentukan point of inflection kita. Okay, inflection point kita. Okay, so sekarang kita nak cari point, inflection point kita tu lah, kita nak cari point itu. So sama juga second derivative kita equals to 0. Konsep dia lebih kurang sama, bezanya kita guna second derivative dekat sini. So second derivative equals to 0. Which is same thing happen dekat sini. Kalau kita bawa semua nilai ni dekat sebelah, dia akan jadi kosong lah. Bukan jadi kosong. Betul, ada jadi kosong. Okay. Ini kita bawa pergi sebelah, dia jadi kosong, so tak ada nilai x kita ada negative 2 equals to 0. So no solution dekat sini. Which means kita kena consider juga second derivative kita undefined. Okay, so untuk cari inflection point, sama ada second derivative kamu equals to 0 dan juga second derivative kita undefined. So undefined when denominator kita equals to 0. So 9x minus 1 5 over 3 equals to 0, which is sama juga x minus 1 equals to 0, x equals to 1. Okay, so masukkan nilai dalam y kita, which is dapat 0 juga. Okay, y kita yang ini asal, soalan asal. Which is also dapat 0 juga. So sekarang kita dapat nilai 1, 0. Cumanya kita tak tahu nilai 1, 0 ini ialah inflection point ataupun tidak. Okay, so sekarang kita akan gunakan table yang sama. Saya copy table ni. Sekejap. Okay, so sekarang kita akan lukis kita punya table. So ada satu point sahaja. So kita perlukan 3 kolom sahaja. Okay, so di sini ialah 1, 0. Ataupun nilai 1 dekat sini, x equals to 1. Okay, so ini interval kamu, sama je, nampak konsep dia sama. So negative infinity, 1, 1 infinity. Test value kita 0, 2. Okay, so dekat sini kita nak tentukan inflection point, so kita kena gunakan second derivative. So dekat sini ialah sin second derivative kita. Okay, so ingat first derivative ataupun nak tentukan maximum minimum, kita gunakan first derivative. Nama pun first derivative test. Okay, untuk tentukan inflection point, kita guna second derivative. Okay, so second derivative kamu ini, substitutekan nilai, so substitutekan 0 dekat dalam ni, kita akan dapat nilai positif. Okay, substitutekan 2 dekat dalam ni, kita dapat nilai negatif. Okay, so ini kita tak perlu. So apa conclusion yang kita boleh buat dekat sini? Kalau nampak nilai positif dan negatif, since there is a sign changes, one, 0 is an inflection point. Okay,
So sekarang kita dah conclude yang point tersebut, critical point tersebut ialah inflection, point of inflection. Okay. Boleh faham? Konsep lebih kurang sama tapi mencari dua benda yang berbeza. Menggunakan dua benda yang berbeza juga. Boleh faham? Next, kita sambung. Sketching. Polynomial graph. So last sketching untuk kita. So sketching bukan dekat chapter 5 sahaja. Okay, sketching dekat chapter 8. Dekat chapter 7 pun ada sketching. Okay, tapi sketching trigonometry tak masuk lah. Chapter 8 pun ada sketching. Sekarang kat sini kita nak sketch polynomial graph. So dekat chapter 8 kita sketch rational function. Okay, rational function yang dalam bentuk fraction lah. Okay, dalam bentuk fraction. Kita sketch menggunakan limit. Okay. So dekat sini kita ada polynomial graph. Polynomial tu apa? Inilah polynomial. Kita dah belajar dah dalam chapter 6. Polynomial tu apa? So macam mana nak sketch graph? Sebelum tu kita baca soalan yang pertama. Soalan A. Given function f(x), determine the interval of x when f is increasing and decreasing. Nampak perkataan increasing and decreasing? Dekat sini kita kena tahu, kita kena buat first derivative test. Okay, soalan ni saya dah pernah tunjuk dekat kamu macam mana nak buat. This one here. Okay, first derivative test. Okay, so determine which interval of x decreasing or increasing. So konsep yang sama. Sekarang kita cuba buat dulu. So macam biasa, first thing first, kena perlukan kita punya first derivative kita. Ini function dia. Macam mana nak cari first derivative? Sabrina, macam mana nak cari first derivative kalau function kamu betul macam ni? Nak guna apa? Sabrina ada? Tadi ada? Product rule kami. Product rule. Thank you Mel. Tadi dia tak jawab. Sekarang dia jawab pula. Okay, so kita kena guna product rule. Ingat ini jangan kamu pergi expand pula. Okay, jangan buang masa kamu expand x square plus 6x plus 9 x minus 5. Jangan kamu expand satu buang masa kamu. Kamu bukan ada 18 jam nak jawab exam. Okay, so sebab itulah munculnya product rule, adanya product rule. Okay, dua benda yang berbeza. Let's say saya nak sekalikan ini dan juga x minus 5. Okay, so product rule, kita guna u equals to negative 2 x plus 3 square v equals to x minus 5. Okay, kalau kamu tak nak masukkan negative 2 ni pun tak ada masalah. Tapi bila dekat dalam formula, letaklah negative 2. Okay, tapi biasanya nanti takut tertinggal. So kita sekalikan sahaja. So u prime equals to power ke depan, salin balik, power tolak 1, differentiate dalam. So kita ada negative 4 x plus 3. So v prime equals to 1. So masuk dalam formula f prime x kita equals to v u prime. Saya letak 4 dekat depan. Plus u v prime. Okay, so sekarang kita susun. Tak naklah ada bracket dekat sini, kita buang bracket dia dulu. Negative 4 x minus 5 x plus 3 minus 2 x plus 3 square. Okay, kalau boleh simplify, kita simplifykan sebab kita nak cari nilai x kita. Kita naklah panjang-panjang, kita nak mudahkan cari nilai x kita. So di sini ada x plus 3, sini ada x plus 3, sini ada x plus 3. Sini 2, sini 4. Okay, so
Negative 2, negative 4 kita boleh factorizekan negative 2. Okay. X plus 3 kita boleh factorizekan X plus 3. Satu je lah. Okay, so yang tinggal dekat sini ialah 2 X minus 5. Yang tinggal dekat sini ialah plus X plus 3. Okay. So boleh simplifykan lagi yang berada di yang dekat dalam. Equals to negative 2 X plus 3. Ini semua basic mathematics kamu je. Kita susun-susun je ni. 2X minus 10 plus X plus 3. Okay, yang dalam ni kita boleh pecahkan, expandkan. So kita ada negative 2 X plus 3, 2X plus 3, 2X plus X, 3X, negative 10 plus 3, ada yang tertinggal salah ke? X minus 5. Function saya salah ni. Boleh tukar tak? Sekejap soalan ni. Tukarkan soalan ni. X minus 5 ni kita tukar jadi X plus 5. Kita tukar X plus 5. Okay, so sini minus. Okay. Dah tukar? Sudah, Miss. Okay. Sudah, Miss. Alright, tukar sikit soalan tu. Typo pula tu. Okay, so sekarang kita ada negative 2x plus 3, 3x plus 13. So this is our f prime x. Baru cari f prime x sekarang ni. Okay. So next, kita perlukan when kita nak cari first derivative test, obviously perlukan critical point kita lah ataupun stationary point kita. So macam biasa, f prime x equals to 0. So negative 2, x plus 3, 3x plus 13 equals to 0. Okay, negative 2 equals 0, 0 lah. Negative 2 bawa pergi sebelah, 0 divided by negative 2, 0 lah. Okay, so ini kita boleh equalskan to 0, satu-satu. So x plus 3 equals to 0, 3x plus 13 equals to 0. This works only for equals to 0 jangan buat untuk semua. X equals to negative 3, x equals to negative 13 over 3. Salah juga sini. Substitutekan dekat original function kita, kamu akan dapat 0 dekat sini. Substitute dekat original function kita, kita akan dapat negative 64 over 27. So kita boleh conclude negative 30 and negative 13, 3, negative 64, 27 are stationary point. Okay. Panjang lagi perjalanan kita, belum habis lagi. Boleh sambung dekat sebelah pula. Baru satu part untuk A. Okay, so sekarang kita cari kita punya first derivative. So macam biasa, kita perlukan table kita. Okay, point kita tadi x equals to negative 3 dengan negative 13 over 3. Okay, so yang kecil ialah negative 13 over 3. Negative 13 over 3 sama dengan negative 4.3. Okay, so negative 13 over 3 lagi kecil lah. Sini 3, so ini kita tak perlu. Alright. Macam biasa,
interval, test value, first derivative test, sin f prime x kamu. Okay. Dekat sini kamu akan nampak apa guna kita lukis kita punya gradient ni. Okay. Sebab kita nak sketching. So sketching kita sebenarnya datang daripada gradient dekat sini lah. So isikan table kita negative infinity, negative 13/3. Yang ni penting sebab soalan A tak habis lagi kita nak minta interval 3 infinity. So ini tadi negative 4.3. So negative 5, negative 4 pun boleh juga dekat sini. 0. Okay, substitutekan dekat dalam first derivative kita. Cuba substitutekan dulu. First derivative kita ialah ini. Okay, so kita dapat negatif, positif, negatif. Jangan salah masuk apa yang nak masuk dekat original function, apa yang nak masuk dekat first derivative. Jangan salah masukkan nilai. Okay, so sekarang kita punya gradient kita. So turun, negatif turun, positif naik, negatif turun. Okay, so turun dekat sini, ini ialah point, sini turun, ini graf ni turun macam ni. So point di bawah ni kita tahu ini ialah minimum point kita, so x dia ialah negatif 13/3, y dia ialah negatif 64/27. Okay, graf dia macam ni pula. So point dia dekat atas ni maksimum. Okay, x kita ialah 3. Y kita kawannya ialah 0. Okay, make sure point kamu ini ialah point stationary. Okay, jangan salah ambil kawan. Jangan salah ambil nilai y. Okay, tapi sebelum kita nak jawab maximum minimum point, kita kena jawab soalan A dulu. Determine the interval of x when f is increasing and decreasing. Okay, so ini kalau nak tambah dalam graf kita pun boleh juga. Okay, ini turunnya decreasing lah. Decreasing. Ini pun decreasing juga. So naik, ini increasing. Okay, so we can conclude that. Sekarang kita cakap pasal interval. Interval tu apa? Ini interval kamu. Okay, jangan salah ambil point pula. Okay, jangan ingat ini point. Jangan ingat ini point pula, ini interval. Okay, dalam bentuk inequality pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so f is increasing at interval in interval. Tak nak confuse, kita letak dalam bentuk inequality. Okay, increasing dekat interval negative 13/3. Okay, letak dalam bentuk inequality. Negative 13/3. Okay, konsep sama je. And f is decreasing in interval x less than negative 13/3 and x greater than 3. Okay, jangan salah jawab soalan. Soalan A minta interval. So this is your interval. Ini tulis pun interval. Mestilah ini jawapannya. Okay. So next, soalan B, determine the nature of the points. Sekarang baru boleh jawab soalan maximum or minimum. Which is ini kita dah tentukan. Okay, nilai point yang di bawah. Negative 13/3
negative 64 over 27, dia dekat bawah dia ialah minimum point. And 30 is a maximum point. Okay, so daripada satu graph, daripada satu table first derivative test tu kamu boleh jawab 3 soalan. Soalan yang pertama ialah determine the interval. Soalan nombor 2 ialah nature of the point ataupun extremum point kamu ataupun maximum minimum point kamu. Soalan yang ketiga ialah soalan sketching graph. Sekarang kita akan sketching. Shape tak payah fikir panjang, inilah shape dia. Graphnya akan jadi naik turun macam ni. Okay, jangan terbalik pula. Kalau salah kamu punya ini positif, sini negatif, sini positif, graf salah, ini salah, semua salah dekat bawah. So kena extra hati-hati dekat situ. So macam biasa bila perlukan bila nak sketch graph, kita perlukan x-intercept, y-intercept kita. So cari x-intercept, y-intercept. So x-intercept Bismillah. Sketching. Sorry, lupa nak baca soalan. Soalan ni cakap sketch the function f. Biasa, x-intercept is when y equals to 0. Okay, x-intercept is when y equals to 0. Okay, y equals to 0. Ya, siapa? Ya, ada orang nak tanya soalan ke? Siapa nak tanya soalan? Tak ada pula. X-intercept when y equals to... Ya, saya. Saya ada soalan, Miss. Ya, saya. Saya ada soalan, Miss. Ya, apa tu? Yang kenapa test interval dia kosong untuk kenapa test value dia kosong untuk interval yang 3 dengan infinity tu, Miss? Oh, sebab sini negatif 3. Sorry, salah. Ini negatif 3. Okay, sorry. Sini kan? Negatif 3 kosong. Sini negatif 3. Betul? Sini negatif 3. Si baik ada orang betulkan. Mana lagi? Sebetul lah kosong kan? Sini negatif 3, sini kosong lah. Betul? Betul, Miss. Okay. So sini x greater than negatif 3. Okay. Alright. Okay. Okay, so next x-intercept when y equals to 0. So y kita ialah original function kita. Ini y kamu. Okay, ini y kita. Okay, so ambil function kita equalskan to 0. So kita ada negative 2 x plus 3 square, x plus 5 equals to 0. Kita ada x equals to negative 3, x equals to negative 5. And then kita cari y-intercept when x equals to 0. So y equals to negative 2, 0 plus 3 square, 0 plus 5. Berapa tu? Negative 90. Okay, so kita perlukan x-intercept dengan y-intercept sahaja. Okay, sekarang kita akan lukis. Okay, so apa yang perlu kita letak dahulu ialah point kita, maksimum dengan minimum point kita dahulu. Okay, so point negatif 3 kosong, kita plotkan point maksimum dengan minimum kita. So negatif 3 di sini, negatif 3 kosong sini.
And then negative 13 over 3, negative 64 over 27. 13 over 3 ialah 4.3. 64 over 27 is 2.3, negative 2.3. So x equals to negative 4.3, so belakang sikit daripada sini. Y equals to negative 2.3, so bawah. Negative 13 over 3 dekat sini. Negative 64 over 27 dekat sini. Okay, jangan salah plot pula. So ini pointnya. Negative 13 over 3, 64 over 27. Okay, so kita dah ada dua nilai minimum dan juga maximum point kita. So kita tahu graf kita bentuk dia turun bawah naik atas. Ini minimum point kita. So dah nampak dah sebenarnya. Ini minimum point, naik atas maximum, pergi kepada y-intercept kita. Senang je sebenarnya. So x-intercept kita ialah negatif 3 dan juga negatif 5. So negatif 3 obviously memang akan kena sebab ini ialah maximum point kita. So negatif 5 sebelakang lagi. Negatif 5. So sini negatif 5. And our y-intercept is negatif 90. Negatif 90 tu bawah lagi, panjang lagi ke bawah. So kita lukis graf kita. Turun bawah, kena x-intercept. Kena minimum point. Naik atas kena maximum point. Sekejap buruk sangat pula. Kena maximum point kita. Jangan kena sini pula. Okay, ini bukan kita punya y-intercept. Ini point kita tadi, point minimum point kita. So dia kena dekat negatif 90. So turun bawah. Sekejap. Ya Allah. Sebenarnya bawa lagi lah. So kita anggap je ini ialah negatif 90. Walaupun dia macam tak logik kan. Tapi kamu tu lukislah bawah lagi. Okay, so inilah graf kita. Boleh nampak ke? Sekejap saya lukis lagi sekali. Macam tak berapa meyakinkan pula. So kita ada negatif 13 over kita ada negatif 3, 0, negatif 13 over 3, negatif 64 over 27. So ini minimum point kita. Okay, so graf kita kena dekat x-intercept negatif 5, turun bawah. Kena dekat maximum point kita. And then, ya Allah, susah betul nak lukis. Gitulah lebih kurang. Okay. So this is 5, this is negative 90. Okay, so jangan lupa labelkan graf kita. Graf sentiasa kena label fx equals to, graf ialah negative 2 x plus 3 square x plus 5. Okay, so that's it. Itu cerita sketching graf polinomial kita. Tak susah pun sebenarnya, datang daripada kita punya first derivative test table kita. So dekat sini boleh ke nak guna second derivative? Boleh, tapi kamu tak nampak pun nilai dia. Kamu tak nampak graf, bentuk graf kamu tu macam mana. So whenever the question asks you to sketch graph polynomial, we use our first derivative. Okay, supaya jelas kita nampak function kita turun bawah naik atas. Dekat mana? Boleh? Boleh faham? Boleh, Miss. So daripada satu Faham, Miss.
Daripada first derivative task, kita boleh cari 3 benda. Soalan boleh tanya 3 benda. Nombor 1, sama ada dia increasing, decreasing dekat interval. Okay, so your answer will be here lah. Okay. Second ialah, ini yang paling biasa lah, maximum and minimum point kita. So, dekat mana maximum, dekat mana minimum, make sure ambil nilai yang betul, point yang betul. Point kamu ialah point stationary tu. Okay, dan yang ketiga ialah sketching. Okay, so sketching ni cari x intercept, cari y intercept, ada maximum, ada minimum point ni, kamu tinggal sambungkan sahaja line dia. Okay, so for next class kita akan tengok soalan example 11 pula, sementara tu boleh try. Soalan ni hanya minta sketch sahaja, so walaupun dia minta sketch sahaja, sama juga kita kena guna first derivative table kita. Okay, nak guna second derivative pun boleh juga, tak cuma kita tak nampak bayangan naik turun tu. Okay, tapi boleh juga. So itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan?